Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama ahli kumpulan saya ingin membuat video pembentangan kerja kursus kami CTU 241 Asas Ekonomi Islam yang bertajuk Faktor-Faktor Pertambahan Pengangguran Kajian Kes di Malaysia. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran? Pengangguran ialah apabila seorang individu itu boleh bekerja dan mahu bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan, ataupun mereka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, ataupun mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan, ataupun mereka yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum tarikh pemecatan. Kesan negatif yang dapat dari pengangguran ini adalah seorang individu itu akan menjadi kurang keyakinan diri, rasa kegagalan pada diri dan taraf hidup menurun. Selain itu, pengangguran ini juga menunjukkan bahawa sesebuah negara itu tidak mampu untuk menguruskan tahap kecekapan penggunaan sumber manusia dengan baik dan memberi imej negatif pada negara. Lebih-lebih lagi apabila terdapat satu wabak atau penyakit atau pandemik yang lebih dikenali sebagai Coronavirus Disease 2019 COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuk Malaysia. Antara objektif utama kajian kami ialah untuk mengkaji bagaimana wabak COVID-19 ini menjadi punca kepada pertambahan kadar pengangguran di Malaysia. Setelah kami kaji, responden kebanyakannya menyatakan bahawa ia terjejas melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikuatkuasakan. Hal ini membuatkan ramai pekerja terpaksa diberhentikan kerja. Selain itu, kami juga ingin memastikan sama ada benarkah masalah rumah tangga ini boleh berlaku disebabkan oleh isu pengangguran ini. Dan apa yang kami dapati, kebanyakan responden menjawab ya sebagai tanda setuju dengan kenyataan kami. Hal ini boleh disimpulkan kerana sesebuah keluarga memerlukan sumber kewangan untuk meneruskan kehidupan. Apa yang boleh diolah dalam objektif kajian kami ini adalah setiap individu mempunyai peranan tersendiri yang dapat membantu satu sama lain. Masalah pengangguran bukanlah satu perkara yang baharu. Setiap tahun pasti akan meningkatnya kadar pengangguran kerana adanya penambahan penduduk sebanyak 0.2% pada tahun 2021. Disebabkan peningkatan penduduk, rakyat terpaksa berebut-rebut untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan dengan keadaan peluang pekerjaan yang semakin berkurang. Tambahan lagi dengan sikap para graduan yang cerewet untuk memilih pekerjaan atas sebab kelayakannya tidak setaraf dengan gaji yang disediakan. Selain itu, masalah ramai pekerja asing. Seperti yang kita tahu, ramai pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan sebagainya banyak menguasai pekerjaan di Malaysia. Kerana pekerja asing ini lebih rajin dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan. Dalam pada itu, pandemik COVID-19 yang berlaku sejak Mac 2020 banyak menggugat sektor ekonomi negara. Banyak premis terpaksa ditutup sementara bagi menangani wabak ini daripada menjadi lebih teruk. Ini menyebabkan kuasa beli masyarakat semakin berkurang akibat daripada sumber kewangan yang terhad. Lebih teruk lagi, ramai pekerja terpaksa diberhentikan kerana majikan tidak mampu membayar gaji pekerja bagi mengawal kewangan syarikat. Ini disebabkan oleh pulangan keuntungan yang semakin merudum. Berdasarkan rajah yang dipaparkan ini, kita dapat lihat bahawa kadar pengangguran semakin meningkat dan menurun pada waktu yang sama. Pada awal pandemik ini berlaku, kadar pengangguran meningkat secara mendadak dari 4% kepada 5%. Keadaan COVID-19 yang tidak terkawal ini menyebabkan kerajaan mengambil langkah berjaga-jaga iaitu mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan kadar peratusan COVID-19 yang aktif di Malaysia. Rakyat terpaksa bekerja daripada rumah sahaja, malah ada di antara mereka yang tidak bekerja atas sebab pekerjaan mereka memerlukan kerja secara bersemuka sahaja. Jadi, mereka yang tidak bekerja tiada hasil pendapatan sekaligus dikategorikan sebagai penganggur sementara. Menurut Kementerian Kesihatan KKM termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa COVID-19 ini adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru pneumonia yang teruk. Oleh itu, antara tindakan kerajaan untuk mengawal jangkitan COVID-19 ini daripada terus tersebar adalah dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Oleh itu, ianya telah menyebabkan pelbagai sektor ekonomi di negara kita terjejas dengan teruk dan akibatnya ramai diberhentikan kerja. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.5% tahun lalu, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 27 tahun. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, ianya berlaku berikutan negara yang sedang mengalami permintaan buruh yang lebih perlahan pada 2020 disebabkan impak negatif pandemik COVID-19.
Selain itu, hampir semua sektor di Malaysia ini ditutup seperti guna tenaga kerja dalam industri pelancongan, perkhidmatan makanan, pengangkutan dan penyimpanan, kesenian, hiburan dan rekreasi terus menurun yang melambangkan kesan pandemik kepada industri berkenaan. Akibatnya, para pekerja kehilangan pekerjaan kerana dibuang kerja oleh majikan. Hal ini kerana majikan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja kesan daripada kedai atau syarikat yang terpaksa ditutup. Di samping itu, jaminan pekerjaan adalah amat penting kerana banyak kajian lalu telah membahaskan hubungan di antara jaminan pekerjaan dengan kesejahteraan psikologi. Sebagai contoh, dalam satu kajian yang dibuat ke atas 22 buah negara Eropah pada tahun 2014, pengkaji membuktikan bahawa ketiadaan jaminan pekerjaan memberi kesan ke atas berbagai aspek kesihatan seperti sakit kepala, kemurungan, kebimbangan, tekanan dan keletihan yang melampau. Kemungkinan kontrak psikologi boleh berlaku apabila jaminan pekerjaan tidak dapat dipenuhi oleh pihak majikan. Kesan kesihatan ini lebih cenderung untuk dialami oleh pekerja berjawatan rendah disebabkan oleh tahap pendidikan yang rendah, kurang kemahiran atau pengalaman kerja yang sedikit. Kesimpulannya, bagi mengatasi kadar pengangguran yang berlaku semasa krisis kesihatan pandemik COVID-19 di Malaysia ini, kerajaan secara perlahan boleh membuka semula sektor ekonomi mengikut peralihan Pasal Pelan Pemulihan Negara (PPN) secara berperingkat di mana ianya membenarkan lebih banyak aktiviti ekonomi beroperasi dengan pematuhan kepada Standard Operation Procedure (SOP) yang ditetapkan bagi memulihkan kembali aktiviti ekonomi secara beransur-ansur. Terlalu banyak pekerja asing ini menjadi salah satu punca pertambahan kadar pengangguran di Malaysia. Rahman Embong pada tahun 2000 mendefinisikan pekerja asing sebagai golongan imigran atau bukan warga negara yang datang berhijrah atau melarikan diri ke Malaysia. Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa terdapat juga kebaikan atau kelebihan pekerja asing ini ke Malaysia. Akan tetapi, sekiranya kemasukan ini tidak dikawal, ia akan membuatkan pekerja tempatan Malaysia hilang pekerjaan akibat dimonopoli oleh pekerja asing. Persoalannya, sampai bilakah kita hendak bergantung harap kepada pekerja asing? Tambahan pula, antara sektor pekerjaan yang sering dimonopoli ialah sektor pembinaan. Adakah ia kerana rakyat Malaysia sendiri yang terlalu memilih pekerjaan dan tidak berminat dengan pekerjaan yang beraspekkan kasar, kotor dan bahaya? Nah, tijahnya, pekerja tempatan haruslah bekerja keras dalam menarik minat para majikan dan tidak terlalu memilih pekerjaan. Hal ini demikian kerana tidak semua orang memiliki apa yang mereka mahukan. Seperti kita dapat lihat, anak muda pada zaman kini adalah pewaris dalam kepimpinan negara. Jadi anak muda lah yang akan menerajui negara pada masa hadapan kerana mereka adalah tunjang utama untuk negara. Tetapi, pada hari ini mereka sering menjadi mangsa terbesar dalam sektor pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Umar Bakrib Ali, Adun Palu pada 3 Julai 2020, beliau meneliti statistik Jabatan Perangkaan Malaysia yang menunjukkan bahawa pengangguran belia adalah lebih tinggi daripada jumlah kadar pengangguran purata. Pada April 2020, di mana negara kita dikejutkan dengan satu penularan wabak berjangkit iaitu COVID-19. Sebanyak 12.9% belia tidak bekerja dan ada juga yang menjadi penganggur akibat dari pandemik ini. Kerajaan seharusnya tidak memandang remeh perkara ini kerana pengangguran belia amat merisaukan disebabkan mereka adalah tunggak untuk memimpin negara. Baiklah, seterusnya laporan daripada Malaysia Labour Market and Job Creation di bawah Economic Transformation Plan (ETP) mendapati walaupun tahap pendidikan tenaga kerja semakin meningkat, tetapi peluang pekerjaan yang ada di dalam ekonomi negara difokuskan kepada yang berkemahiran rendah dan juga sederhana. Jadinya, kerajaan perlu serius dalam menyelesaikan masalah pengangguran belia. Usaha menangani punca masalah ini perlu dijadikan perkara yang utama untuk pembangunan ekonomi negara yang berterusan. Seterusnya, menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Mahidin sebagai Ketua Perangkawan Malaysia pada 27 Julai 2021, beliau menyatakan ekonomi negara pada tahun 2020 kurang memberangsangkan dan menyebabkan para siswaza menganggur dan seterusnya menyumbang kes pengangguran di Malaysia sebanyak 22.5%. Antara golongan yang termasuk di dalam kes ini adalah pemegang ijazah dan juga pemegang diploma berumur di antara lebih 35 tahun. Daripada data tersebut, kita dapat saksikan bahawa COVID-19 ini memberi kesan buruk kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat kerana sektor pekerjaan yang dikecilkan oleh kerajaan. Jadinya, faktor ini sangat penting diketengahkan kerana ia akan menggugat sistem ekonomi negara pada jangka masa yang panjang. Jika para belia tidak usaha untuk mempelajari satu bidang yang baru, jadinya mereka tidak akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara ke arah yang lebih baik.
KDNK pada suku pertama telah mencatatkan pengucupan 0.5% dengan pertumbuhan pada keseluruhan separuh pertama tahun 2021 adalah 7.1%. Apabila keluaran dalam negara kasar terjejas, maka ekonomi negara turut terjejas. Secara automatiknya, nilai barang dan perkhidmatan pada paras tidak terkawal. Firma terpaksa mengurangkan penggunaan buruh untuk mengelakkan berlakunya kerugian. Apabila ini berlaku, kutipan cukai pendapatan mula berkurangan kerana para penganggur ini tiada hasil pendapatan. Taraf hidup mereka semakin berkurang sekaligus kemampuan untuk membeli barang juga terhad. Lebih teruk lagi, apabila mereka tidak mampu membeli barang, sektor ekonomi yang lain terjejas kerana barang jualan mereka tidak terjual dan akhirnya barang itu terpaksa dibuang kerana rosak. Bukan itu sahaja, impak Perintah Kawalan Pergerakan menggugat sektor pelancongan negara. Tiada pelancong yang hadir, maka tiada keuntungan yang dihasilkan. Para pekerja terpaksa menganggur buat sementara waktu. Jadi, bagi memenuhi kelangsungan hidup dan membantu pengembangan ekonomi, kerajaan telah mengambil inisiatif dengan cara memberikan bantuan kepada rakyat. Antara bantuan yang diberikan adalah RM150 secara one-off kepada belia berumur 18 hingga 20 tahun. Bantuan one-off B40 sebanyak RM800, bantuan RM250 one-off untuk M40 dan banyak lagi. Metodologi kajian ialah kaedah ataupun pendekatan bagi tajuk yang dikaji untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kajian. Kami menggunakan 3 alat kajian di dalam kajian kami. Yang pertama ialah kajian soal selidik. Dalam kajian soal selidik ini, kami menggunakan Google Form sebagai platform untuk para responden memberikan maklum balas apa yang mereka faham tentang pengangguran. Yang kedua ialah kaedah pemerhatian. Kaedah ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kajian. Jadi kami perhatikan 3 perkara dalam kajian ini. Yang pertama ialah punca-punca berlakunya pengangguran, yang kedua ialah sebab-sebab berlakunya pengangguran dan yang ketiga ialah kesan daripada pengangguran di Malaysia. Yang ketiga ialah kajian perpustakaan. Kaedah ini digunakan untuk mencari sumber rujukan dan data yang berkaitan daripada sumber pembacaan. Antara contoh sumber kaedah perpustakaan ialah daripada buku, akhbar, majalah, laman sesawang, e-book dan juga artikel. Kaedah ini penting kerana dapat memberi maklumat yang luas dan memudahkan untuk mencari data-data yang penting dan juga berguna. Yang pertama ialah jantina responden. Seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar, sebanyak 28% dengan bilangan responden sebanyak 28 orang daripada responden lelaki dan sebanyak 72% dengan bilangan responden seramai 72 orang daripada responden perempuan. Seterusnya adalah tentang bangsa responden. Kita dapat lihat di sini bahawa bangsa Melayu adalah jawapan yang paling tinggi dipilih oleh responden dengan peratus 98 dan bilangan responden seramai 98 orang. Yang ketiga ialah umur responden. Bilangan responden yang tertinggi ialah pada umur 17 hingga 25 tahun dengan 68% bersamaan dengan 68 orang responden. Seterusnya yang kedua tertinggi ialah pada umur 45 tahun dan ke atas sebanyak 12% dan umur 26 hingga 35 tahun juga 36 hingga 44 tahun berkongsi peratus yang sama sebanyak 10%. Yang keempat, status responden. Seramai 73 orang responden bersamaan 73% adalah bujang, manakala baki 27% telah pun berkahwin. Yang keenam, pekerjaan responden. Peratus tertinggi sebanyak 64% bersamaan 64 orang responden merupakan seorang pelajar. 22 orang responden mereka yang bekerja sepenuh mangsa. 5 orang responden adalah suri rumah. 4 orang responden mereka yang bekerja separuh masa. 3 orang responden tidak bekerja dan peratusan paling sedikit sebanyak 2% merupakan seorang pesara. Yang terakhir adalah pendapatan bulanan responden. Sebanyak 49% bersamaan 49 responden ini adalah mereka yang tidak mempunyai gaji. RM0 sehingga RM1200 sebanyak 25%, RM1200 sehingga RM2200 sebanyak 11%, manakala RM3000 sehingga 4000 dan 4000 ke atas masing-masing sebanyak 6%. Dan yang terakhir sebanyak 3% mereka yang mendapat gaji sebanyak RM2200 sehingga RM3000 sebulan. Untuk soalan yang pertama, Rajah menunjukkan sebanyak 98% dengan bilangan responden 98 orang bersetuju mengatakan bahawa pengangguran di Malaysia semakin meningkat dan terdapat 2% yang tidak bersetuju
Untuk soalan yang kedua, terdapat beberapa pilihan jawapan untuk responden dan jawapan yang paling tinggi dipilih oleh responden ialah tiada pekerjaan dengan 80% ramai 80 orang responden. Ini menunjukkan bahawa responden yang menjawab soal selidik ini dapat memahami sedikit sebanyak tentang pengangguran. Di sini, responden dapat memilih jawapan lebih daripada satu. Selepas mengumpulkan data semua responden, jawapan yang paling tinggi dipilih oleh responden ialah memilih pekerjaan sebanyak 75% dengan bilangan responden seramai 75 orang. Walaupun jawapan memilih pekerjaan mempunyai bilangan responden yang paling tinggi, tetapi jawapan yang lain juga turut menjadi sebab kepada pengangguran berlakunya di Malaysia. Soalan yang keempat, para responden juga dapat memilih jawapan lebih daripada satu. Baiklah, jawapan yang paling tinggi dijawab oleh responden untuk soalan 4 ini ialah kadar kemiskinan meningkat dengan sebanyak 89% dengan bilangan responden seramai 89 orang. Hal ini jelas menunjukkan apabila kita tidak bekerja, kita tidak akan dapat mampu menyara hidup kita, apatah lagi untuk menyara hidup keluarga. Jawapan yang terbanyak dipilih oleh responden ialah ya, kerana dapat mengurangkan kadar pengangguran sebanyak 69% dengan bilangan responden seramai 69 orang. Ada juga responden yang menjawab tidak untuk soalan ini. Hal ini kerana mereka mungkin tidak lagi dapat memahami sedikit sebanyak tentang pengangguran di Malaysia. Seramai 95% setuju bahawa pengangguran adalah sebab meningkatnya masalah rumah tangga dalam sesebuah keluarga, manakala baki 5% tidak bersetuju. Seramai 69 orang responden bersamaan 69% berpendapat bahawa kerajaan menawarkan lebih banyak sektor pekerjaan dapat mengurangkan pengangguran. 15% memilih menjalankan pelbagai program untuk memahirkan belia dan tidak terlalu memilih pekerjaan, dan peratusan yang sedikit sebanyak 1% adalah cara kerajaan memberikan bantuan kewangan. Sebanyak 95% bersamaan 95 orang responden bersetuju bahawa COVID-19 mempengaruhi kadar pengangguran di Malaysia, manakala 5% memilih mungkin dan tiada seorang pun responden memilih tidak. Terdapat sebanyak 82% iaitu 82 orang responden berpendapat bahawa kebanyakan sektor ekonomi tidak dapat menggunakan tenaga pekerja sepenuhnya, iaitu dibuang kerja. 13% adalah kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP, 3% mempunyai keraguan untuk keluar bekerja iaitu paranoid, dan yang peratusan paling sedikit sebanyak 2% memilih masalah kewangan keluarga meningkat. Soalan terakhir iaitu soalan jawapan pendek. Kami dapati seramai 77 orang responden iaitu 77% tidak terkesan dengan masalah pengangguran. Ini kerana mereka merupakan seorang pelajar, pesara, bekerja sendiri dan juga seorang majikan. Manakala baki 23% adalah responden yang terkesan dengan masalah pengangguran. Hal ini disebabkan oleh mereka telah dibuang kerja kerana majikan tidak mampu membayar gaji dan mereka yang bekerja di luar negara akibat daripada pintu sepadan negara ditutup. Kemerosotan ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan jumlah pengangguran di Malaysia ini meningkat dengan begitu ketara sekali sehingga menimbulkan kebimbangan semua pihak. Oleh itu, antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah pihak kerajaan perlulah memulakan inisiatif untuk mengambil golongan gelandangan untuk bekerja pada tahap kemahiran mereka agar dapat mengurangkan penggunaan pekerja asing yang telah memonopoli hampir ke semua sektor pekerjaan di Malaysia ini. Selain itu, kerajaan perlulah memperbanyakkan sistem pendidikan kepekerjaan E2E. Contohnya, pendidikan atau subjek relevan diajar serta pemberian insentif pengambilan pekerja bagi mempersiapkan mereka sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan. Akhir sekali, pihak individu haruslah meningkatkan lagi kemahiran diri mereka seperti menyambung belajar, mengambil kursus jangka pendek dan meningkatkan prestasi diri. Memandangkan sekarang negara kita mengalami krisis kesihatan pandemik COVID-19, jadi setiap individu bolehlah menyambung belajar atau mengambil kursus di dalam talian. Hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang beberapa sektor pekerjaan, salah satu contohnya adalah perniagaan di dalam talian. Kesimpulannya, masalah pengangguran ini memang boleh mengakibatkan ketidakstabilan negara jika kedua-dua pihak iaitu kerajaan dan juga individu gagal mengawalnya dengan baik. Apa yang boleh kami simpulkan daripada hasil kajian kes kami ini ialah kami dapati bahawa wabak COVID-19 ini sememangnya mempengaruhi kadar pertambahan pengangguran di Malaysia. Hal ini demikian kerana kebanyakan responden kami bersetuju dengan kenyataan yang bahawasanya wabak COVID-19 ini menjadi salah satu sebab
kepada pertambahan kadar pengangguran di Malaysia ini. Intihannya, soal selidik yang kami jalankan ini telah menjawab objektif dan masalah kajian berkenaan kes kami. Akhir kata, semua pihak sewajarnya memainkan peranan yang penting dalam permasalahan ini. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.